A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan kesyukuran kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan izinnya dapat kita bersama-sama pada hari ini bagi mendengar sedikit amanah saya sebagai rektor kepada pelajar-pelajar sekalian, terutama sekali bagi pelajar-pelajar yang melalui penerapan yang mendaftar di ITM Cawangan Johor. Seperti biasa, saya ingin mengucapkan selamat datang dan tahniah kepada anda semua kerana telah dipilih untuk meneruskan pengajian anda di ITM Cawangan Johor di kampus Segamat. Terima kasih juga kerana masih memilih UiTM untuk meneruskan kembali ilmu anda semua. Saya yakin UiTM tetap di hatiku, di hati anda semua. Oleh itu adalah diharapkan para pelajar sekalian perlulah mengambil peluang ini, mengambil kesempatan ini, peluang ini yang diizinkan oleh Allah SWT untuk anda mengambil kesempatan ini untuk memastikan anda betul-betul bersedia untuk memajukan diri, untuk menimba ilmu sebaiknya. Anda sekarang telah mempersiapkan diri ataupun telah berusaha untuk meningkatkan penguasaan anda daripada ilmu diploma kepada peringkat degree. Yang ini mungkin tidak disedari bahawa anda sekarang telah berupaya menguasai ilmu lebih pada tahap yang lebih tinggi daripada diploma kepada peringkat degree. Oleh itu, ambillah peluang ini dan buat yang sebaik mungkin seperti anda telah lakukan masa diploma dahulu, ataupun mungkin peluang ini juga untuk anda mengecapi markah CGPA atau GPA yang lebih baik daripada dahulu, ataupun ditelah sebagai yang memperbaiki prestasi yang pernah anda cipta sebelum ini. Ambillah peluang ini kerana peluang ini adalah peluang yang diberikan untuk anda membuktikan bahawa anda mampu dan anda perlu cipta kejayaan yang lebih baik daripada sebelum ini. Ini adalah satu fasa yang anda akan lalui. Oleh itu, saya rasa ini adalah perkara yang tidak boleh disia-siakan oleh anda semua semenjak menjejak kaki ke kampus UiTM Segamat atau kampus Segamat. Oleh itu, saya ucapkan sekali lagi selamat datang ke UiTM Cawangan Johor kampus Segamat ini. Ambillah peluang ini para pelajar sekalian. Para pelajar yang dikasihi sekalian, sebagai pelajar digelar sebagai pelajar sarjana muda yang telah melalui alam pengajian tinggi di peringkat diploma sebelum ini, anda merupakan contoh dan tauladan kepada para pelajar yang lain, terutama kepada pelajar diploma dan juga pra-diploma. Jadilah abang-abang senior atau akak-akak senior yang menjadi model, menjadi contoh yang praktik, contoh yang boleh diteladani. Dan kita nakkan budaya ini wujud di mana abang-abang ini atau akak-akak senior ini menjadi contoh teladan pada adik-adik dari segi disiplin, dari segi kematangan berfikir, dari segi tingkah laku, dari segi syakhsiah rupa diri, dari segi pergaulan dan juga dari segi komunikasi antara satu sama lain. Semua yang anda lakukan sudah semestinya menjadi perhatian kepada pelajar junior ataupun pelajar diploma dan pra-diploma. Begitulah sekiranya anda masa melalui pengajian pra-diploma atau diploma sebelum ini, anda tidak suka pada perwatakan yang tidak baik atau perwatakan senior yang sinis atau tidak anda gemari. Oleh itu, masanya telah tiba untuk anda membuktikan bahawa anda adalah senior yang berbeza daripada senior-senior sebelum ini. Anda adalah senior yang boleh menjadi contoh. Begitu juga anda akan menghadapi senior-senior yang baik yang menjadi contoh yang anda kagumi. Maka ambillah contoh-contoh yang baik daripada mereka-mereka yang baik. Kita kena mengambil contoh yang baik untuk jadi yang baik dan untuk jadi yang terbaik. Dan kita kena ambil juga teladan bahawa keburukan itu adalah satu perkara yang tidak disenangi. Untuk apa juga perkara dan untuk juga apa juga urusan yang ingin kita lakukan. Oleh itu, segala kelemahan dan keburukan itu perlulah kita baiki dan kita ketepikan, dan kita ambillah contoh teladan yang baik. Dan sekarang ini kita menjadi senior dan jadilah contoh yang terbaik pada pelajar-pelajar junior kita.
Misalnya, kalau kita nak jadi contoh yang baik, kita adalah orang yang disiplin dari segi datang ke kuliah, disiplin dari segi membuat assignment, disiplin seketika berada di library, disiplin ketika berada di dewan makan, maupun di kenderaan awam, maupun di tempat-tempat awam di luar, maupun di dalam kampus. Kerana kita adalah menjadi contoh dan kita menjadi sebagai wakil ataupun kita membawa image UiTM itu secara umumnya. Oleh itu, janganlah diri anda ni menjadi contoh tak baik dan menjadi sebutan kepada masyarakat awam maupun pada pelajar-pelajar junior. Jadi saya rasa benda ini anda telah hayati dan saya yakin anda memahami perkara ini dan anda mesti merasakan bahawa anda adalah wakil UiTM. Anda adalah sebagai salah seorang yang memegang nama baik UiTM, akan menjadi contoh yang baik pada UiTM. Dengan itu ia akan disenangi oleh semua orang, oleh pensyarah, oleh rakan sebaya, oleh junior-junior maupun oleh majikan-majikan yang kelak hari akan mengambil anda, kerana kebaikan itu akan terampil ataupun akan wujud dalam diri anda dan dianya dapat dirasai oleh orang yang akan berdekatan dengan anda. Oleh itu kita kenalah bina akhlak yang baik ini, kita binalah akhlak yang terpuji ini supaya kita menjadi contoh yang baik dan kita akan menjadi apa yang digelar sebagai bumi putera profesional dari semua bidang dan mempunyai akhlak yang tinggi. Oleh itu, hayatilah perkara ini. Para pelajar yang dikasihi sekalian, UiTM adalah organisasi yang menekankan 3 nilai utama yang dipanggil sebagai ESI, Excellence, Synergy dan Integrity. Apa itu ESI? ESI merupakan nilai yang diterapkan ini merupakan intipati untuk dalam membuat keputusan dan tindakan. UiTM yakin dan percaya bahawa nilai-nilai ini merupakan batu asas kepada penghasilan produktiviti, usaha penambahbaikan yang berterusan dan seterusnya menyumbang kepada kelestarian kehidupan. ESI apa disebut sebagai Excellence, Synergy and Integrity dan Integrity. Excellent dalam bahasa Melayu disebut sebagai kecemerlangan. Excellent merupakan cerminan bersamaan, komitmen padu, semangat yang jitu, komunikasi yang efektif dalam menghasilkan solusi terbaik. Digabungan daripada cerminan kebersamaan, teamwork, komitmen yang padu, complete committed, commitment, semangat yang jitu, strong motivation, komunikasi yang efektif, effective communication dalam menghasilkan solusi yang terbaik, to achieve the best solution. Kecemerlangan sebagai pemancu utama untuk mencapai matlamat secara efisien dan berkesan demi menggarap potensi warga tanpa batas. Ilmu yang bermanfaat, keseimbangan ilmu dan warga yang mengamalkan nilai-nilai murni dapat memainkan peranan yang penting dalam menghasilkan peradaban manusia. Sejajar dengan visi dan misi universiti yang mahu melahirkan graduan yang profesional, kreativiti, profesionalisme dan kejujuran intelektual menjadi perkara utama untuk maju kepada kecemerlangan pelajar. Oleh itu, excellent kita kaitkan dengan kecemerlangan. Ini adalah perkara yang kita ingin bina pada semua pelajar, menjadi sifat-sifat yang cemerlang. Cemerlang dari sudut ilmu, keseimbangan ilmu, dari segi akhlak, dari segi berfikir, dari segi nilai-nilai, dan cemerlang dari segi tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara profesional. Yang kedua, sinergi. Sinergi ialah UiTM menghargai perbezaan idea, kepakaran latar belakang antara warga dan menghormati pendapat antara satu sama lain. Bila digabungkan idea-idea berbeza ini, dia melahirkan impak yang besar. Ini dipanggil sinergi adalah bila kita bergabung idea-idea kita, bergabung tenaga-tenaga kita, di mana ia menghasilkan satu impak yang besar. Satu campur satu, bagian sinergi tidak bersama dengan dua. Satu campur satu boleh jadi tiga. Sebab itulah dalam pepatah Afrika, the proverb of Africa disebut, if you want to go fast, you go alone. If you want to go bigger, you go together.
And to go together means that we have to synergize, we have to be in the teamwork. Oleh itu sinergi ini adalah di mana kita bersama mengharap, kita bersama-sama menggabungkan idea-idea yang mungkin kita ada berbagai pandangan, kita gabungkan berbagai pandangan ini, kepakaran-kepakaran dan latar belakang tadi untuk mencapai satu pencapaian yang lebih besar, yang lebih jauh, yang lebih tinggi daripada apa yang kita inginkan. So it means that if we work together, we can achieve far. If we work alone, if you want to go alone, we can go fast. If we go together, we can go far. Kita nak sampai pencapaian jauh. Yang pepatah Afrika disebut, if we work together, we can go far. Kita nak pergi jauh. Jauh inilah yang kita ingin cita-cita. Bukannya kita cepat seorang-seorang, tapi banyak benda kita tertinggal. Jadi, saudara saya sekalian, kita perlu bersifat berdedikasi dalam memberikan ruang dan peluang kepada warga untuk menggarap potensi mereka dalam merealisasikan visi dan misi UiTM. Jadi kebersamaan ini, sinergi ini dari segenap aspek di kalangan pelajar mampu membantu membangunkan motivasi dan kejayaan pelajar dalam mencapai kejayaan. Kebersamaan ini mampu meningkatkan prestasi pelajar dan memacu kecemerlangan dan berkualiti pelajar dan UiTM mencapai kecemerlangan dan tahap pelajar yang berkualiti dan juga kecemerlangan UiTM itu sendiri. Manakala perkara yang ketiga adalah integriti. Integriti merupakan nilai utama dalam komponen akhlak, etika, iaitu melibatkan amanah dan tanggungjawab. Integriti juga merupakan elemen utama dalam menghasilkan produktiviti dengan cara jujur, adil, disiplin, telus dan hormat menghormati dalam membina hubungan yang mampan. UiTM sentiasa menitik beratkan sifat kerjasama, amanah, bersih dan bertanggungjawab. Sifat integriti, sifat yang ketiga ini perlu ada dalam diri kita. Bersifat amanah, bersih dan bertanggungjawab. Dalam konteks ini, pelajar-pelajar akan berhadapan dengan kerja-kerja yang akan diberi, tugasan-tugasan yang diberi. Integritilah menjamin bahawa anda akan melaksanakan kerja-kerja ini dengan betul, dengan etika. Membuang sifat-sifat di mana kita menceplak kerja-kerja orang lain, meniru, menipu maupun tidak amanah dalam menjalankan tugas. Ini semua adalah hasil daripada integriti. Integriti membawa kepada etika kerja yang paling baik, akhlak yang baik. Integriti adalah satu komponen yang dalam diri seorang itu supaya melaksanakan kerja itu dengan jujur, ikhlas dan penuh amanah dan penuh beretika. Jadi tiga perkara tadi, excellence, kecemerlangan, sinergi, kebersamaan untuk mencapai satu objektif yang besar, dan ketiga integriti, mempunyai etika, pegangan diri, amanah, akhlak yang baik, bersih dan bertanggungjawab dalam melaksanakan segala tugasan ataupun tanggungjawab kita. Ini adalah tiga elemen yang ditekankan, nilai yang ditekankan oleh UiTM, apa disebut sebagai ESI, Excellence, Synergy and Integrity. Para pelajar sekalian, dalam menjayakan ESI tadi, ESI UiTM, maka UiTM juga menitik beratkan nilai individu dan memacu kecemerlangan UiTM. Apakah nilai-nilai individu tadi untuk mencapai ESI tadi? Dalam mengharungi alam nusi, saya mengajak para pelajar untuk menghayati nilai-nilai murni yang perlu ada pada setiap pelajar seperti yang digariskan oleh pihak UiTM, iaitu disebut sebagai IDAT. I-D-A-R-T, IDAT. Ilmu, disiplin, amanah, rajin dan tanggungjawab. Ilmu, disiplin, amanah, rajin dan tanggungjawab. IDAT. Jadi nilai yang besar tadi adalah ASI. Nilai yang ada pada tiap-tiap individu tadi untuk menjayakan ASI tadi perlu melengkapkan diri anda dengan nilai dalaman atau nilai-nilai seorang pelajar, nilai yang disebut sebagai IDAT. I adalah ilmu, disiplin, amanah, rajin dan tanggungjawab. Jadi nilai-nilai murni ini perlu dihayati oleh semua warga UiTM, termasuk para pelajar tadi. Nilai murni ini kita kena ada dalam diri kita
barulah UiTM akan mencapai satu tahap yang cemerlang, yang tinggi, yang boleh kita katakan kita nak letak UiTM ni di persada dunia. Kalau kita ambil dalam kes seperti ini, kes di UiTM Johor misalnya, antara kampus yang mempunyai kebolehan pasaran ataupun employability, UiTM Johor lah yang paling tinggi. Hampir semua graduan dia mendapat pekerjaan setelah graduan daripada UiTM Johor di sini. Kita mencapai kebolehan pasaran yang tinggi sebab saya yakin kerana pelajar-pelajar ini mempunyai nilai-nilai yang tinggi yang dipandang oleh industri sebagai yang layak untuk diberi keutamaan dalam bidang-bidang yang ingin diceburi ataupun dalam mengisi kekosongan di peluang-peluang pekerjaan tersebut. Jadi kekalkanlah prestasi ini dan hayatilah apa dia sebagai ESI dan AIDAT. Apa dia I itu sendiri? Ilmu. Ilmu bermaksud fakta, maklumat dan kemahiran yang diperolehi melalui pengalaman atau pendidikan teori atau praktikal. Atribut ataupun sifat-sifat yang boleh digarap dalam ilmu ini termasuklah mencintai ilmu, patriotik, sabar, bersyukur, menghargai jasa dan peka. Para pelajar harus bijak menguruskan diri supaya dapat menggerak seiring dengan usaha untuk mencari ilmu. Berfikir dengan bijaksana dalam membuat suatu keputusan juga salah satu ilmu yang perlu dicari supaya ilmu itu boleh dijadikan pengalaman dan panduan. Jadi ilmu ni adalah sebagai satu asas. Ilmu pernah disebut dalam satu hadis, kalau ingin kita menguasai dunia dengan ilmu. Kalau ingin kita menguasai dunia ingin menguasai akhirat dengan ilmu. Kalau kita ingin menguasai dunia dan akhirat adalah dengan ilmu. Bermula dengan pembacaan, bermula dengan penelitian, bermula dengan pembinaan semua kemahiran-kemahiran dari kita. Soft skill, ini semua adalah ilmu. Ilmu yang perlu kita usaha untuk bina diri kita. Kita tidak boleh abaikan ilmu, kerana dengan ilmu inilah boleh membawa kita kepada satu tahap yang lebih besar atau lebih tinggi. Oleh itu, pelajar-pelajar sekalian, jadilah seorang yang suka membaca. Kerana disebut sini adalah otak yang tajam adalah yang rajin membaca. Otak yang berfikiran besar dan hebat tadi adalah orang yang selalu membaca. Dan Allah jadikan keupayaan otak kita ni, kalau kita simpan maklumat yang kita baca tadi, keupayaan dia serupa macam library UiTM ni 7 kali library, buku-buku dan library tadi. Jadi keupayaan otak kita besar, dan keupayaan ini insya-Allah kita dapat isi dengan pembacaan-pembacaan dan penguasaan ilmu tadi. Termasuklah ilmu di sudut ilmu agama, ilmu pengurusan, ilmu kemahiran hidup, ilmu di segi komunikasi, ilmu cara berfikir dan ilmu-ilmu yang lain yang boleh membawa anda maju ke hadapan. Dalam satu analisa saya pernah buat, dalam satu buku sekiranya ada 62,000 perkataan. Kalau anda menjadi seorang yang disiplin membaca selama 2 jam satu hari, dan anda membaca di sebelah pagi 2 jam satu hari, anda akan ada lebih kurang 60 minit kali 2 kali 7, dan anda bagi 62,000 perkataan tadi dengan 60 minit kali 2 kali 7 tadi, insya-Allah anda boleh habis satu buku yang ada lebih kurang 60,000 perkataan, hampir 200 atau 300 muka surat dalam masa seminggu. Bayangkanlah kalau peluang anda di UiTM tadi, anda ada lebih kurang 2 tahun untuk bagi pelajar-pelajar penerapan atau pelajar daripada pelajar-pelajar pra tadi, mungkin anda perlu pada pelajar-pelajar daripada matrik tadi, mungkin anda dalam 3 tahun setengah atau 4 tahun. Bayanglah sekiranya anda usaha membaca 1 minggu satu buku, kita ada 54 minggu satu tahun, insya-Allah anda boleh habis lebih kurang 54 buku. Bayangkanlah peluang yang ada ni. Jadi kalau kita menguasai ilmu tadi, kita tidak boleh ditipu dan kita boleh berfikir lebih jauh, fikiran kita akan jadi lebih hebat. Kalau siapa kurang baca, fikiran dia akan jadi lemah. Kalau siapa banyak baca, fikiran dia jadi hebat. Kalau siapa banyak mengisi ilmu,
insya-Allah ilmu tadi akan memandu diri mereka. Jadi ilmu ni perlu kita melalui pembacaan, melalui menghadiri kuliah, melalui penerapan, melalui perbincangan, dan juga ilmu ini perlu kita ulang-ulangi supaya kita jadi mantap dan mahir dalam ilmu tersebut. Jadi bina ilmu tadi, bina ilmu di sudut ilmu pengurusan, ilmu agama, ilmu dari segi kemahiran diri, ilmu cara berfikir, berkomunikasi, ilmu-ilmu yang lain yang kita perlu cari, kita perlu hadiri, maupun kita perlu dapat kuasai melalui perbincangan. Yang kedua, disiplin. Iaitu disiplin berarti anda semua mempunyai kemampuan untuk mengawal diri dalam setiap perlakuan dan mengawal tingkah laku dan sopan santun mengikut nilai-nilai murni yang digariskan. Disiplin ni adalah satu perkara yang kita kena bina. Dan kita nak bina disiplin ni supaya kemudian hari ianya menjadi cara hidup kita. Contoh, kalau kita orang yang sentiasa bangkit pagi, orang yang sentiasa menjaga masa, maka kita adalah orang, dalam diri kita adalah orang yang sentiasa bangkit pagi dan jaga masa. Begitu juga kalau kita orang yang sentiasa suka membaca, maka disiplin tadi dia akan menjadi kita punya cara hidup kita. Dia mula dengan disiplin. Disiplin tadi kalau dia duduk kat delta mind kita, dia akan jadi cara hidup kita. Cara hidup kita adalah orang yang jaga masa, orang yang suka membaca, orang yang sentiasa ingin menguasai ilmu. Ini adalah orang yang dipanggil disiplin. Jadi disiplin ini saya masuk di sini selain daripada disiplin dalam kuliah, disiplin dalam menuntut ilmu, disiplin dalam diri tadi, dalam hidup kehidupan kita ada disiplin yang betul. Dan dalam kehidupan kita mesti ada jadual yang betul, rutin yang betul supaya kita hidup dengan cara fitrah dan norma yang betul. Contoh, kita ada dalam kehidupan kita tadi, masa-masa yang kita ada kuliah, masa-masa yang kita guna masa untuk menghadiri program-program yang dianjurkan oleh ITM, masa kita untuk membina kekuatan dalaman diri kita, misalnya menghadiri program-program di masjid, menjaga solat, menjaga waktu, menjaga ibadah kita, dan masa untuk jaga fizikal kita, masa untuk beriadah dan seumpama itu, kebersihan diri. Semua kita ada disiplin-disiplin ini. Kalau kita dapat bina, insya-Allah dia akan menjadi satu kita punya cara hidup. Cara hidup, dan cara hidup ni kalau kekal daripada awal baik sampai ketua, kita adalah orang yang hebat. Orang hebat ni melalui disiplin yang betul. Disiplin menitik beratkan kesopanan, berhemah tinggi, hormat menghormati dan tepati masa antara atribut yang harus diterapkan dalam diri kita semua, diri pelajar, para pelajar semua. Oleh itu saya rasa disiplin adalah kunci kepada keteguhan jati diri untuk seorang pelajar itu berjaya. Dan saya sebut tadi, jadikanlah satu rutin baik, rutin betul tadi, sehinggalah rutin yang betul tadi yang baik itu menjadi cara hidup kita. Kalau zaman saya belajar dulu, saya akan ada satu rekod-rekod yang saya buat, apakah elemen-elemen baik yang saya nak contohi, dan saya cuba terapkan diri saya sampailah ianya menjadi disiplin yang baik, insya-Allah. Dan saya rasa benda ini semua orang ada kepayaan, kerana Allah telah pencipta kita, Allah SWT menciptakan manusia ini semua ada kepayaan untuk menjadi baik atau kepayaan untuk maju. Fa alhama fujuraha wa taqwaha. Allah sebut dalam Quran surah Asy-Syams, Allah sediakan di manusia ini bakat-bakat untuk jadi baik atau bakat-bakat untuk jadi buruk. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Untunglah mereka yang mensucikan jiwa mereka untuk menjadi lebih baik, lebih mulia tadi. Jadi ambillah peluang-peluang yang Allah sediakan bagi kita, dan untuk ini ianya bergantung dalam hati kita, diri kita tadi. Diri kita lah kita kena bina disiplin betul tadi. Dan yang ketiga adalah amanah. Amanah ni bermaksud bertanggungjawab. Bertanggungjawab kepada perkara-perkara yang diberi kepada kita, ataupun perkara-perkara yang diberi kepercayaan kepada kita, dan kita melaksanakannya seperti mana yang dituntut tanpa mengabaikannya. Ini dipanggil amanah. Maksudnya satu kepercayaan, satu tanggungjawab atau kepercayaan yang diberi kepada kita, kita laksanakan dengan terbaik tanpa mengabaikannya. Ini amanah. Dalam konteks pelajar banyak amanah-amanah ni. Amanah
daripada ibu bapa. Ibu bapa mesti pesan, jaga diri nak. Ibu bapa mesti pesan, belajar baik-baik. Ibu bapa mesti pesan, jangan kawan budak-budak yang tak betul. Ibu bapa mesti pesan, jaga waktu, jaga solat, jaga pergaulan. Ini adalah antara amanah-amanah daripada ibu bapa. Begitu juga amanah daripada pensyarah, meletakkan jadual tertentu. Semua itu adalah sebagai amanah yang perlu ditunaikan oleh pelajar-pelajar. Ada amanah, tanggungjawab kuliah, masa yang ditetapkan bila perlu dihantar. Ini juga adalah sebagai amanah. Amanah ini adalah perlu ditunaikan oleh pelajar semua. Apatah lagi amanah yang diberikan oleh Allah SWT, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah sebut bahawa Allah tidak cipta manusia dan jin melainkan untuk menghambakan diri pada Allah SWT. Yang ini sentiasa taat pada perintah Allah SWT. Termasuk taat pada perintah Allah SWT adalah taat pada semua urusan-urusan yang akan diberi, amanah yang diberi oleh ketua-ketua kita. Oleh ini adalah termasuk dalam sudut kita melaksanakan amanah tersebut. Jadi saudara sekalian, fikirlah amanah yang diberikan oleh ibu bapa kita, amanah yang diberikan oleh UiTM, amanah yang diberikan oleh pensyarah-pensyarah, apatah lagi amanah yang dipertanggungjawabkan oleh kepada kita oleh pencipta kita sendiri. Oleh itu saya rasa peluang yang diberi oleh UiTM ini untuk kita meneruskan pengajian kita kena ambillah dan lakukan dengan baik. Ini adalah sebagai satu amanah. Anda diberi peluang dan tempat adalah terhad, anda dipilih, maka laksanakanlah amanah dengan baik, amanah dengan baik. Bayangkanlah dengan anda masuk di sini, peluang tadi tidak membolehkan seorang lagi untuk masuk. Oleh itu, dengan amanah tersebut kita laksanakan yang terbaik. Dan bayangkanlah ITM, kerajaan terpaksa belanja 12,000 hingga 20,000 seorang pelajar untuk meneruskan satu pengajian di ITM ini. Itu satu amanah, amanah anda kepada negara. Apatah lagi anda beramanah kerana pelajar-pelajar yang melakukan kerja yang baik tadi di sisi penciptanya, dianya adalah pelajar-pelajar yang dikira sebagai yang mengabdikan diri pada penciptanya yang sebenarnya. Ini sekali saya amat menekankan sebagai pelajar, jangan lupa pada segala amanah dan tanggungjawab yang telah diberikan. Yang keempat, rajin. Rajin membawa istilah suka belajar, bersungguh-sungguh dan tekun dalam mencari ilmu, bukan sahaja akademik, juga skill-skill yang boleh membantu membangunkan dan memajukan diri pada masa hadapan. Seorang pelajar haruslah mempunyai semangat, kegigihan dan usaha dan daya usaha dan tidak mudah putus asa. Seorang pelajar yang rajin adalah mereka yang yakin pada diri sendiri, cekal dan punya semangat setia kawan. Kerajinan ini akan mampu menyumbang kepada semangat bermasyarakat dan bekerjasama dalam membangunkan masyarakat. Jadilah pelajar yang rajin. Pelajar yang rajin ini adalah menunjukkan bahawa kesungguhan ada dalam diri dia, bersungguh-sungguh dalam satu kerja, rajin. Saya amat berharap stigma bahawa Bumi Putera ni orang yang malas, orang Melayu ni malas, ini kena buang stigma ni. Kita kena tunjuk bahawa kita rajin. Rajin ini adalah satu benda yang akan dapat dilihat oleh orang lain, dapat dilihat oleh pensyarah-pensyarah, dapat dilihat oleh majikan-majikan, dapat dilihat oleh ibu bapa anda, dapat dilihat oleh siapa sahaja yang menjadi ketua pada anda atau siapa saja anda di bawahnya. Rajin. Begitu juga Allah SWT Maha Pencipta kita pun melihat sama ada kita rajin tidak. Kita jaga tak solat kita, jaga tak ibadah kita, rajin tak. Ini semua adalah konteks kerajinan. Saya ingin ambil contoh pekerja-pekerja di Thailand. Ini contoh, mungkin kita boleh ikut. Bila dah habis satu kerja, dia akan jumpa bosnya. Bos, kerja dah siap, apa kerja lain saya kena buat? Begitu juga kalau dalam konteks belajar, bila dah habis satu assignment, kata assignment saya dah siap, prof, doktor, puan, tuan, kata haji, ajar, sebagainya, kita beritahu lecturer kita, assignment saya dah siap. Apakah pandangan doktor, puan ke ajar, encik tentang assignment saya tadi, apa saya perlu baiki? Ini tunjuk ciri-ciri pelajar rajin tadi. Pelajar rajin bersungguh-sungguh dengan kerja dia. Saya yakinlah kalau semua bersungguh-sungguh,
Tidak mustahil lah UiTM ni ramai graduan yang punya anugerah kecemerlangan, AKNC, Knight Chancellor, pelajar-pelajar yang CJ Dekan setiap semester, dan tak mungkin ramai dapat GPA dan CGPA 4 point. Tidak ada mustahil di sini. Semua insya-Allah boleh berlaku dengan kerajinan. Dan akhir sekali adalah tanggungjawab. I ilmu, disiplin, rajin, amanah dan tanggungjawab. Tanggungjawab maksud bertanggungjawab dalam melaksanakan amanah tugas yang diserahkan yang masing-masing matlamat serta objektif amanah itu tercapai. Sebagai pelajar, taat kepada ibu bapa atau penjaga tidak harus diabaikan. Kedatangan ke Indonesia bukan semata untuk mengejar ilmu, tetapi juga menggalas harapan ibu bapa untuk melihat para pelajar berjaya. Berada di kampus mana pelajar perlu menjaga diri sendiri. Oleh itu, maka kepatuhan terhadap masa, patuh pada peraturan universiti dan jujur dalam semua aspek penting dalam melaksanakan tugas sebagai seorang pelajar. Selain daripada itu, tanggungjawab juga berani mengaku kesalahan diri dan sedia memaafkan orang lain dan sedia membaiki diri dan sedia untuk bersama-sama maju ke hadapan tadi. Jadilah seorang yang bertanggungjawab. Dan tanggungjawab ini adalah dapat dilihat daripada anda melaksanakan tugas-tugas tadi. Jadi saya harap dengan nilai UiTM tadi, nilai warga ITM yang kita perlu pada ESI tadi, dan nilai-nilai diri untuk menjadi SI tadi, iaitu dipanggil IDAT, dapat diterapkan dalam diri kita secara praktik dan juga cara kita lakukan secara sedar dan selamanya menjadi budaya dan diri kita, akhlak dan kita, ataupun dipanggil sebagai cara hidup kita berdasarkan pada nilai-nilai yang telah ingin diterapkan, yang telah kita terapkan dalam diri kita. Jadi penerapan nilai mulia ini mampu memastikan para pelajar untuk kekal fokus dalam pelajaran, dalam pengajian, dan seharusnya mengecapkan kejayaan yang cemerlang pada masa hadapan. Nilai ini selaras dengan falsafah, visi dan misi UiTM yang mahu melahirkan graduan profesional yang mampu bersaing bukan sahaja dalam negara tetapi juga di peringkat global ataupun di persada dunia. Selain itu, nilai-nilai murni yang dibentuk mampu membina jati diri pelajar yang merupakan aset berharga kepada negara. Ingatlah visi UiTM ingin membina anda sebagai profesional, semi-profesional yang mampu berdaya saing dan mempunyai kemampuan untuk bukan sahaja berdaya saing di peringkat lokal atau di dalam negeri semata-mata, tetapi juga di persada dunia atau di peringkat antarabangsa, peringkat global. Jadi para pelajar sekalian, saya yakin ibu bapa anda telah memberi banyak nasihat, memberi didikan yang baik pada anda semua, memberi pengharapan dan memberi segala bentuk nasihat-nasihat dan tunjuk ajar untuk anda menjadi insan bermakna bagi mereka. Inilah pengharapan ibu bapa anda. Oleh itu, saya rasa dengan usaha-usaha ibu bapa untuk menerangkan diri anda dengan nilai-nilai agama, kepatuhan pada perintah-perintah Tuhan, maka janganlah anda abaikan. Janganlah kita lalai akan amanah, harapan, pengharapan dan didikan, nasihat-nasihat ibu bapa kita. Jangan kita lupa. Janganlah kita lalai. Janganlah kita jadi anak yang lupa akan jasa ibu bapa, lupa akan nasihat-nasihat tadi, yang abaikan segala perintah-perintah agama yang telah ditunjuk ajarkan oleh ibu bapa kita, ataupun abaikan segala ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu tentang kebaikan diri kita yang kita abaikan. Ingatlah saudara-saudara, janganlah hampakan harapan kedua bapa anda. Janganlah hampakan harapan bangsa dan negara. Kerana anda ini adalah merupakan pewaris. Para pelajar, pemuda-pemuda adalah disebut sebagai pewaris. Akan mewarisi tampuk negara, akan mewarisi kepimpinan negara, akan mewarisi negara ini, membangunkan negara. Kalau anda seorang yang berkualiti, seorang yang punya nilai tinggi, anda akan memimpin negara ke arah yang lebih maju,
akan majukan lebih ke hadapan. Kalau tidak, anda merupakan unsur-unsur yang membebankan pada negara. Jadi kita ambillah nasihat-nasihat ibu bapa tadi supaya ianya nasihat ibu bapa, nasihat ITM dan segalanya supaya menjadi panduan anak kita. Jadi janganlah kita lalai dan lupa pada perintah agama. Jalanilah perintah agama dengan baik dan sentiasa ingat pada perintah Allah SWT. Kepada pelajar seberagama Islam, dirikanlah solat dan sentiasa membaca Al-Quran, sentiasa berada dalam majlis ilmu, supaya hati kita tidak keras dan kita tidak lalai. Kerana dari segi ilmu itu sendiri, nasihat itu sendiri, kalau kita 3 hari tidak berada dalam majlis ilmu, majlis nasihat, dapat memberi nasihat tadi atau mendengar nasihat tadi, maka hati kita akan keras. Sebaiknya marilah kita beramai-ramai mengimarahkan masjid dengan solat berjemaah. Solat itu tiang agama, maka jagalah ia, nasihat kita akan sentiasa dijaga dan dipelihara oleh Allah SWT. Ini adalah nasihat pada pelajar-pelajar beragama Islam. Jadi akhir sekali para pelajar yang dikasihi sekalian, UiTM telah membuka ruang dan peluang buat anda semua untuk meneruskan pengajian ke peringkat ijazah. Jadi gunakanlah peluang ini untuk menambah ilmu dan mencari sebanyak mungkin kemahiran soft skill untuk mempersiapkan diri supaya dapat bersaing di pasaran pada masa hadapan. Ini adalah tempoh waktu yang paling sesuai untuk belajar memperkasakan lagi kemahiran dan ilmu, kerana selepas ini ramai yang akan memulakan kerjaya selepas bergraduat. Teruskanlah aktif dalam aktiviti dan program persatuan. Ambil ruang dan peluang untuk mengemaskan kemahiran kepimpinan anda. Hayatilah nilai-nilai mulia yang digariskan. InsyaAllah dengan izin Allah SWT kita akan berjaya, bukan saja di dunia tetapi juga di akhirat. Seperkara lagi yang ingin saya tekankan kepada para pelajar, sebagai pelajar UiTM, saya sebut pada awal tadi, anda semua membawa nama baik UiTM semasa belajar dan juga selepas bergraduat. Kekurangan misi ini pasti ada, namun janganlah kekurangan ini dijadikan cerita buruk untuk disebarkan di alam maya, sehingga kita lupa pada 1001 kebaikan dan budi yang telah Universiti Keramat ini berikan kepada kita. Ingatlah, kalau ada kekurangan, beritahulah ITM untuk dibaiki, dan bukan kita sebar luas kepada media-media masa keburukan tadi, sebab banyak kebaikan telah ITM hulurkan pada anda semua. Janganlah kita lupa kebaikan tadi. Kita dapat lihat banyak tulisan, komen dan ucapan yang kurang baik di media sosial yang ditulis mengenai ITM, dan lebih menjadikan ia datang dari pelajar yang graduan itu sendiri. Lupakan kita pada budi yang telah ditabur oleh universiti ini kepada anak-anak Bumi Putra. Kita lupakan semua budi-budi yang telah ditaburkan. Oleh itu, marilah kita bersama-sama menjaga nama baik universiti dan mempertahankan universiti ini demi masa depan pelajar dan generasi yang akan datang. Sematkan diri semangat dan cintakan UiTM, dan pasakkan nama UiTM dalam diri para pelajar semua. Hayatilah UiTM, lagu UiTM di hatiku, kerana lagu itu memberi ribuan makna yang mampu kita terap pada dalam diri kita. Jadilah graduan-graduan yang menukilkan bagaimana dia telah berubah dan menjadi UiTM, menukilkan jasa-jasa UiTM pada mereka. Inilah perlu kita terapkan di media masa, bagaimana UiTM telah membina begitu ramai Bumi Putra. Kita ada 180,000 Bumi Putra yang dibina oleh UiTM. Bayangkanlah, begitu sekali usaha-usaha yang dilakukan oleh UiTM, janji UiTM untuk menjadi ramai pelajar-pelajar yang mengenangi kebaikan perkara ini, juga mereka share di media sosial. Begitulah sepatutnya anda share benda-benda yang baik di media sosial, supaya apa yang anda share tadi dapat membangun UiTM, dan supaya apa anda share tadi dapat membina generasi akan datang. Kalau anda share benda yang buruk tadi, dia merosakkan UiTM, dia akan merosakkan adik-adik anda, generasi yang akan datang, mungkin anak-anak anda ataupun orang-orang yang di bawah anda. Jadi janganlah kita jadi elemen-elemen perosak atau merosakkan nama UiTM tadi. Jadilah kita orang yang membina UiTM tadi, supaya nama baik UiTM tadi menjadi sebutan dan menjadi kebanggaan kita semua. Jadi seterusnya, akhir sekali kepada pelajar yang tinggal di rumah sewa, saya inginkan supaya menjaga tingkah laku dan perilaku, kerana anda sentiasa diperhatikan oleh masyarakat sekeliling.
Keakraban UiTM dan masyarakat sekitar membantu UiTM dalam merantau tindak tanduk pelajar di luar. Oleh itu, jagalah tingkah laku dan janganlah lakukan perkara-perkara yang tidak baik dipandang masyarakat. Ini disebut sebagai pelajar NR, non-resident. Hormatilah masyarakat sekeliling, masyarakat sekeliling kita kena hormati dan berbuat baiklah dengan mereka. Sentiasalah berhubung dengan staf resident college non-resident sekiranya ada apa-apa masalah atau bantuan yang perlukan. Ingat yang duduk luar tadi, NR tadi, harap jaga hubungan yang baik. Misalnya tidak boleh bising malam hari, tidak boleh keluar malam-malam dengan motor, bising sebagainya. Jaga hubungan yang baik. Dan anda ingat banyak kali sebut, anda mewakili nama baik UiTM. Itu sebagai kesimpulan, saya rasa para pelajar perlulah menggunakan peluang yang ada di UiTM ini untuk mengejar kejayaan dan gunalah segala sumber yang ada untuk berjaya. Peluang ini diberi untuk anda. Peluang ini adalah untuk anda mengambilnya dengan sebaik untuk menukir kejayaan lebih besar. Dan bagi mereka yang pra-diploma akan masuk diploma, yang diploma akan cita-cita untuk buat ijazah, yang ijazah tadi mesti bercita-cita untuk buat bidang profesional dan bidang master ataupun ke peringkat PhD. Ini semua memerlukan anda menguasai ilmu dan memerlukan keputusan yang baik. Oleh itu, ambillah peluang ini untuk membagi keputusan anda yang lalu ataupun untuk mendapat keputusan yang lebih baik atau yang terbaik, atau sentiasa kekal terbaik kalau anda sudah semestinya pelajar yang terbaik sebelum ini. Dan ingatlah akan bahawa ibu bapa kita sentiasa mendoakan untuk kita. Ibu bapa kita sentiasa berharap kerjaan kita. Itu adik-adik kita, abang-abang dan saudara mara kita. Ingatlah pengorbanan ibu bapa yang tidak terhingga demi melihat kejayaan anak mereka. Mereka sanggup menghantar anda semua bersusah payah supaya memastikan anda berjaya. Oleh itu, janganlah sia-sia harapan ibu bapa kita. Ibu bapa sentiasa mengharapkan kejayaan para pelajar. Jadi, bukan balasan yang dipinta, tapi hanya mau melihat anak-anaknya berjaya. Janganlah kita hampakan perkara ini. Oleh itu, saya harap kita hayatilah perkara ini. Dan sekali lagi, saya ucapkan selamat datang kepada para pelajar dan selamat menjalani pengajian UiTM Changan Johor kampus Segamat yang bertemakan kampus yang punya alam, digital dan misteri. Selamat datang dan selamat belajar, dan belajarlah bersungguh. Kerjaan anda adalah kerjaan kami. Kerjaan anda adalah kebanggaan kami. Kerjaan anda adalah kebanggaan dan kebanggaan kedua bapa anda. Kerjaan anda adalah kerjaan untuk bangsa dan negara, untuk membina bangsa dan negara anda supaya menjadi bangsa negara yang bermaruah, yang sentiasa ke hadapan dan sentiasa bunyi dari saya maju yang ke hadapan, yang sentiasa mendahului bangsa-bangsa yang lain. Oleh itu, saya rasa kecapilah suasana yang ada di UiTM kampus Segamat ini, kampus Simfoni Alam, Digital dan Misteri. Ambillah peluang dan ruang ini sekali lagi. Sekian dahulu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.